أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Benar firman Allah dalam Al-Quran. Masya-Allah. Sedap suaranya. Wah. Kita nak flashback seperti biasa di rancangan Tadabbur. InsyaAllah kita akan teruskan flashback kita apa yang kita dah kongsikan pada minggu yang lepas. Okey. Untuk minggu yang lepas kita dah kongsikan ayat 5 okey sehingga ayat 7. Ayat 5 menceritakan tentang innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un. Allah ini tidak terkecuali ataupun ilmunya tidak terbatas, sangat-sangat tidak terbatas dan Maha mengetahui. Kemudian sehinggalah ke dalam rahim manusia pun sendiri Allah mengetahui dan bagaimana kejadian-kejadian tersebut Allah yang buat semuanya. Kemudian diceritakan tentang ayat-ayat dalam Al-Quran ni ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Ada ayat yang sama-sama, ada ayat yang jelas. Okey. Kemudian orang-orang yang sengaja sengaja menakwil-nakwilkan, mencari-cari kekurangan dan sebagainya, dia katalah Al-Quran ni ada kesinambungan, tidak ada kesinambungan dan sebagainya. Tapi bagi orang yang rasikhun, orang-orang yang berilmu, dia tahu ini semuanya dari Allah, dia beriman. Kalau ayat mutasyabihat dia beriman, kalau ayat-ayat yang jelas dia mengamalkan dalam kehidupan. Itu dia bagi orang-orang yang beriman. Baik, hari ini kita akan kongsikan terus satu tajuk yang kita bawa, doa ketetapan hati. Ini kan ayat 8 ya. Doa ketetapan hati yang khusus anda boleh hafal dan boleh amalkan insya-Allah dalam kehidupan. Kan? Contohnya ayat kita pada hari ini iaitu ayat ayat 8 ayat 8 Rabbana, kita mulakan terus.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maksudnya kawan-kawan, mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Baik. Di sini kita sambung kita punya keterangan tentang ayat pada minggu lepas, iaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang pakar, orang yang betul-betul ilmunya mendalam, dia beriman dengan ayat-ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ni sifat yang kedua lah yang Allah nyatakan untuk orang-orang yang beriman ni. Dia berdoa, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana. So dikatakan, wahai Tuhan kami, jangan engkau memesongkan hati kami sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. So kita tahu tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat sekalian, hati kita ini berbolak-balik. Kan? Kejap ke depan, kejap ke belakang, kejap ke atas, kejap ke bawah. Macam itulah lebih kurang kan. Maksudnya hati kita ni mungkin pagi ni kita rasa kuat, tabah dan sebagainya. Lepas tu petang tu bila diuji sikit, kita dah berubah pendirian kita dan sebagainya. Tetapi dalam doa ini kita minta kepada Allah SWT, khususnya orang-orang yang dia tahu, dia yakin ada ilmu dan sebagainya, dia nak lagi, walaupun dia dah tahu dia ada kebenaran, dia nak supaya Allah tidak musing balik. Dia pesongkan balik hati dia lah. Sudah ada dalam kebenaran. So itu yang pertama yang dia minta. So kita lihat di sini tuan-tuan dan puan, pentingnya doa seorang mukmin. Pentingnya seorang mukmin, orang beriman, orang berilmu, tak kisahlah, untuk berdoa kepada Allah SWT, ditetapkan hati. Sebab itu saya bagi tajuk begitu. Kan? Dan kurniakan kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Yes. Yang berikutnya mereka minta adalah rahmat. Apa itu rahmat? Kalau kawan saya tu nama dia Rahmat lah. Tapi orang tak tahu apa maksud rahmat ni sebenarnya. Rahmat ni adalah mungkin kata kebaikan, kebaikan yang berganda-ganda dan sebagainya. Ataupun kita dihindari daripada keburukan. Itu dia adalah rahmat lah. Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala lah kan. Itulah maksud secara mudah lah kita cerita tentang rahmat. Okey. Kemudian kita minta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya Allah yang boleh buat, nak boleh ubah hati kita ni dan sebagainya. Sebab itulah kita minta kepada Allah kebaikan-kebaikan itu. Sesungguhnya Allah jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberian rahmat. Innaka antal wahhab. So nama-nama Allah SWT lah Wahhab kan. So Allah ni maha pemberi rahmat. So kalau kita nak minta kebaikan, minta kepada Allah SWT. Kita nak hindarkan dari keburukan, minta kepada Allah SWT. Kadang-kadang kita ni, makhluk ni, dia minta kepada orang ataupun orang lain lah yang tak ada kuasa dan sebagainya. Tapi kita kena lihat, kita balik kepada konsep ataupun iman kita, yang ini Allah yang boleh melakukan segala-galanya. Dan macam ayat 7 tu, man-nabih wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ini orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang berilmu ni, dia minta dah supaya tetapkan hati. Kita ni apatah lagi lah, bukan ada ilmu sangat pun, biasa-biasa lah kan, sikit-sikit je. Tapi itu pun dinyatakan dalam Al-Quran, katanya suruh minta, jangan dipesongkan hati ni. Dan dalam hadis Nabi kita tahu, ada doa, ya Allah yang maha bolak-balikkan hati, tetapkan hatiku pada agamamu dan tetapkan hatiku pada ketaatan kepadamu. Itu boleh kita amalkan ya. Tuan-tuan boleh tulis di dalam komen juga. Untuk diberikan kita ketetapan hati. Benda ni sangat penting tuan-tuan. Kan? Bila kita diuji dan sebagainya, kita risaulah. Terutamanya dia kata akhir zaman ni kan. Ustaz Majid kan. Orang kata apa? Dajjal nak keluar. Dajjal dah tiba dah keluar dah Dajjal. Tak tahu dekat mana Dajjal. Bayi Dajjal lah apa semua. Macam mana tu kalau kita diuji macam tu kan? Sebab apa Ustaz Majid kan? Kan ada ayat mutasyabihat dengan ayat-ayat muhkamat tadi, ayat 7 tu kan. So muhkamat ni, ayat mutasyabihat ni katakan antaranya adalah keluar ni lah Dajjal, akhir zamannya pindah-pindah ni lah. So kita tak tahu Ustaz Majid kan, kalau kita hidup zaman tu, apa yang jadi pada keimanan kita, pada hati kita. Sebab tu penting sangat doa ni. Kalau boleh ajar anak-anak kita hafal lah doa ni sikit-sikit kan. Buat lagu ke macam mana. Macam Ustaz Majid boleh buat lagu ke? Ada lagu ke? Tak tahu lah pula, tak jumpa lagi kan. Ada ni mesti kata-kata tu mesti ada ni lagu dia ni. Mesti ada lah. Mesti ada ni. Bagus lah doa macam ni kita amalkan. Doa dia pun ada dalam Quran. So ini first doa dalam surah Ali Imran lah. Kalau kita dah tengok Al-Baqarah tu dah ada doa-doa dia kan yang sebelum ni.
Dan kita dalam Al-Fatihah pun kita minta kan Ustaz Majid kan, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta jalan yang lurus. Sama erti Kan? lah. Kan? So samalah Kita dia, tetap. maksudnya kita minta jalan kebenaran. So ditetapkan lagi. Bukan sekadar kita dapat kebenaran tu. Maksudnya kita nak tetap sampai akhir ayat kita lah. Itu yang paling penting. Poin di sini, berdoa untuk tetapan hati. Jangan ketinggalan. Okey, seterusnya ayat ke-9. Terus saja 9. Sorry. Kalau ada tak jelas bagi tahu di dalam komen. Okey. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Okey, ayat ni maksudnya wahai Tuhan kami, Rabbana tu wahai Tuhan kami lah. Sesungguhnya engkaulah yang akan menghimpunkan sekalian manusia untuk menerima balasan pada satu hari. Yang ini hari kiamat. Yang tidak ada syak padanya. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjinya. Allahu Akbar. Orang-orang yang beriman, orang-orang berilmu ni, ataupun kita lah digalak-galakkan khususnya, berdoa ni bukan untuk dunia je Ustaz Majid. Berdoa betul. Nak kaya, nak anak yang baik-baik, nak jadi keturunan yang baik-baik, nak hindarkan dari COVID-19. Tidak Ustaz Majid. Dia kata ayat ni, orang berilmu ni dunia akhirat. Sebab tu satu antara Nabi kata apa? Dunia, doa-doa terbaik kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Gitu dah. Maksud dia Ustaz Majid? Wahai Tuhan kami. Ya, wahai Tuhan kami, berilah kebaikan di dunia kami. Juga kebaikan di akhirat kami juga. Dan hindarilah kami. Ini paling penting Ini paling penting. Hindari kami daripada azab api neraka. Itu paling penting sekali. Semua orang kalau tanya dalam dunia ni, semua orang pun tak nak masuk neraka. Jadi doa ni terbaik untuk kita. Kita nak minta, nak merayu dengan Allah SWT untuk hindarkan diri kita daripada api neraka. Macam tu. So, jangan pandang rendah. Kadang-kadang imam baca doa ni, ya Allah, kita ingat dah nak habis. Jangan gitu. Maksudnya doa tu merangkumi semua aspek kan. So kita betul. Suka doa yang senang dan dia sangat baik, banyak kebaikan dia. Okey, tengok di sini. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Wahai Tuhan kami, engkau lah yang akan kumpulkan kami pada hari kiamat nanti yang tidak ada keraguan padanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak akan mungkir janjilah. So semua yang Allah janjikan dalam Quran ini semuanya adalah betul. Dalam kita baca talqin kan. Kematian adalah benar. Apa ni? Syurga adalah benar. Syurga adalah benar. Neraka adalah benar. Titian masyar, titian sirat adalah benar. COVID-19 pun benar. Ada saya dengar dekat mana tadi. Tapi dekat Allah terkejut. Allah Akbar. Risau pula dengar. Kan kita rasa takut kan. Tapi itu peringatan lah. Benda baik, benda bagus lah peringatan kan. Sebab manusia ni dia kalau tak ada yang peringatkan dia akan lupa kan. Sebab hari tu benar. So kita lihat orang berilmu ni, dia bukan sekadar dunia, dia ingat juga hari akhirat dan dia takut tau. Bila takut, ada keyakinan bahawa hari kiamat dia akan datang dan sebagainya, dia akan buat. Hasil dia adalah amal lah. Dia tidak akan mensia-siakan kehidupan dia. So itu yang paling penting. Kita belajar daripada dua ayat ini. Kita minta dunia dan akhirat. Kita risau apa yang berlaku di akhirat nanti. Kita tak tahu macam mana lagi. So kita minta kepada Allah SWT untuk bersedia. Untuk kita dapat buat amal. Terus sampai ke akhirnya insya-Allah. Begitu untuk dua ayat yang kita tadabburkan. Okay, saya nak kongsikan sikit Ustaz Majid sambil-sambil tu. Di dalam dua ayat ni Allah puji, apa ni dia panggil? Allah puji orang-orang yang berilmu lah. So orang-orang berilmu ni special darjat dia dalam Islam. Orang-orang berilmu yang betul-betul mendalam ilmu dia. Ulama-ulama semua. So saya ambil daripada tafsir ataupun Hidayatul Insan di Indonesia lah. So antaranya ilmu yang menyampaikan mereka kepada Allah. So apa pun kita belajar tu, kita naklah dekatkan diri kepada Allah SWT. Tak kisahlah belajar sains ke belajar apa. Kadang-kadang orang kata sains tak ada kaitan dengan agama. Apa gitu dah. Tak ada. Tak boleh gitu. Ulama dulu campur semua lah je. Tak kisah Kalau tak ada sains, kita susah juga nak tentukan arah kiblat tu. Betul. Tentunya salah lah kan.
Lepas tu yang keduanya ilmu yang mendalam. Mesti betul-betul belajar lah. Yang orang-orang yang berilmu dia mesti mendalam ilmu. Kalau setakat sikit-sikit je tak akan lah dapat nak sampai keyakinan yang mantap tu kan. Sebab tu ilmu adalah hak, benda yang benar. So nak benar tu ni yang kena dapat ni lah. Ilmu yang betul-betul mendalam lah. Kena dapat, kena kaji, kena mengaji. Baru kita tahu kebenaran tu dekat mana tempat dia. Ya, kemudian beriman kepada kitab dan mengembalikan yang mutasyabihat tu kepada Allah SWT. Okay. Antaranya lagi adalah meminta kepada Allah keampunan dan keselamatan. Ini macam doa tadilah, daripada musibah yang menimpa orang-orang sesat. Kita tak nak jadi orang yang sesat tadi, yang suka menyebabkan fitnah pada orang lain kan. Sebab kita main takwil je, kita main cakap je ayat-ayat, tapi dia akan menyebabkan ni masalah ni masalah pada orang lain. So kita tak nak jadi begitulah kan. Lepas tu kita juga nak mengakui nikmat yang hidayah Allah berikan. Yang hidayah Allah berikan tu kita bersyukur. Okey. Dan kita mohon pada rahmat Allah SWT. Dalam surah Al-Kahfi pun kita ada kan doa. Rabbana atina min ladunka rahmah. Minta di sisi Allah ni rahmat. So mereka pun orang-orang yang diuji. Mereka ni diuji lah kan untuk surah Al-Kahfi kan. Ingat tak? Dia kena apa? Zalim kan. Orang dia nak sembah Allah SWT tapi mereka orang-orang zalim tu pemerintah dia tak bagi kan. So mereka minta rahmat kepada Allah SWT lah. Okay. Lepas tu keimanan yang keyakinan yang mendalam pada hari kiamat. So ini yang kita ada lahirkan pada generasi kita pada hari ini, khususnya untuk sentiasa bersedia. Mati tu bila-bila kan. So bukan soal mati je, kita banyak lagi perjalanan kita ni, risau sama je. Yelah, mati tu satu benda dah kan. Kan? Memang dah memang satu kewajipan lah kepada kita, mesti mati punya kan. Tu satu. Lepas mati tu ada banyak lagi benda-benda lain yang kita kena prepare dekat dunia ni. Sebelum mati ni kena prepare dulu. Untuk lepas mati tu. Lepas mati tu banyak lagi benda yang kita kena harungi. Yang paling kita rasa macam lama nak menunggu tu dekat padang mahsyar nanti. Macam mana kita nak ni? Kalau kita tak prepare dekat dunia ni, kita kena fikir juga tu. Dekat padang mahsyar tu macam mana nanti. Baik, itu teruskan ayat 10. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sebenarnya harta benda orang-orang kafir dan juga anak pianak mereka tidak sekali-kali akan menyelamatkan mereka dari azab siksa Allah. Sedikit jua pun. Okay, ini dah masuk muka surat 51 kepada yang gunakan Al-Quran Mushaf Utsmani lah yang biasa. Dan mereka itulah bahan bakaran api neraka. Masya Allah. Macam mana Ustaz Wajib ada boleh huraikan ayat sikit-sikit? Takut bahaya ayat ni peringatan yang sangat Allah bagi peringatan yang sangat-sangat keras juga kepada kita. Dan memberitahu kita bahawa harta kita, anak-anak kita tak ada apa pun sebenarnya. Nak dibandingkan dengan apa yang Allah nak bagi tu nanti dekat akhirat sana. Dan diorang ni anak-anak pinak kita, harta kita semua tak dapat nak tolong kita dekat akhirat nanti. Tak ada. Mereka pun kalau anak-anak kita semua pentingkan amalan diorang pun duk hisap diorang punya amalan diorang pun rasa takut gementar. Macam-macam perasaan lagi diorang pun rasa macam kita rasa. Tak ada dekat sana nanti, tak ada dah nak menegur-negur ayah ini, ayah itu, kau kat sini, kau kat situ, tak ada. Masing-masing tengah mementingkan diri sendiri macam tu. Allah. Saya suka macam tu bila Allah guna di sini kalimahnya adalah kafaru. Orang yang dia dah tahu sama je. Kafarunya dia tahu. Tapi dia menentang juga. Itu bahaya tu. Ya Allah. Itu kalimah bahaya. Kafaru tu. Dia tutup kebenaran. Dia dah tahu dah. Dia dah tahu. Kan? Macam kita nampak. Kita dah nampak. Kita dah tunjuk. Dah sampai dah seru dekat dia. Dah sampai, Allah dah seru dah dia. Dah sampai dah dakwah Islam tu dekat dia. Tapi dia tetap berdegil dengan mengatakan bahawa amalan dia tu yang betul. Amalan datuk nenek moyang tu dia betul. Itu banyak dia tegaskan dalam Al-Quran ni. Kalau orang kafir ni, kalau kita tanya dekat dia, orang kafar ni, orang kafaru ni, kalau kita tanya dekat dia, kenapa kau tak nak ikut Islam? Semua banyaknya alasan mereka adalah menurut kepada amalan datuk nenek moyang dia orang dulu. Itu banyak dalam Al-Quran Allah bagi tahu. Betul. Dan yang lagi menarik, lagi dahsyatnya, Allah kata apa? Mereka ni adalah bakaran api neraka. Masya Allah. Bahan bakaran. Kita ada yang lain juga cerita tentang manusia dan batu ataupun ni adalah bahan bakaran daripada neraka lah. So dikatakan sahaja kalau neraka ni pun dia makhluk Allah SWT kan.
So setiap kali betul. makhluk tu dimasuk, dicampakkan situ, dia akan rasa lagi sakit tau. Dia akan naik panas lagi. Itu sifat neraka. Allah. Itu jadi perbahakaran. Bukan biasa-biasa. Maksudnya manusia ni akan efek pada neraka nanti. Sehingga neraka itu dikatakan akan pecah dalam surah Al-Mulk kan. Allah Akbar. Itu risau tu. Tak ada guna dah harta semua tu. Tak ada dah. Tak ada waktu tu. Tak ada. Anak-anak kita tak dapat nak bantu kita. Tak dapat. Harta tak dapat nak bantu, nak tolong kita kalau Allah dah murka dengan kita. Tak ada. Tak dapat dah. Betul. Dan ayat 11 tu Ustaz Majid dia kesinambungan lah daripada ayat yang 10 ni. Sebenarnya orang-orang kafir dari dulu lagi dah ada. Mungkin orangnya berbeza ataupun mukanya berbeza tapi watak dia sama. Still daripada dulu sampai sekarang sama je lakonannya. So kita dah boleh faham kan. Sebab tu Allah kata apa? Kada bi ali fir'aun walladzina min qablihim kazzabu bi ayatina fa akhadhahum bi dhunubihim wallahu syadid al-iqab. Keadaan orang-orang kafir itu sama seperti keadaan kaum Fir'aun. Itu Fir'aun dan orang-orang yang terdahulu dari mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat keterangan kami, lalu Allah menyeksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan ingatlah Allah Maha berat azab siksanya. Allah. Masya Allah. Ini Allah bagi kesinambungan yang cukup baik untuk kita. Dalam 2 ayat ni Allah dah lengkapkan lah ayat apa yang Allah nak masukkan dekat ayat nombor 10 tu. Allah dah letakkan dekat ayat nombor 11 ni. Allah. Orang kafir ini disamakan seperti golongan yang terdahulu lah. Sebab tu saya cerita tadi. Betul. Wataknya, kelakonannya sama sahaja. Masih ada orang yang menentang. Sebab itu kita tak pelik. Kita jangan pelik. Ada orang yang tak akan suka Islam. Tak. Itulah memang ada. Tak akan Islam tak bagi. Lumrah dunia. Yang memang macam tu lah. Dan Allah letakkan mereka ni sama keadaan dengan Firaun. Kita ni kan. Bila sebut Firaun je tak ada orang pun yang kata sayang Firaun. Tak ada Tak ada. Semua orang akan melaknat ataupun kita benci kan pada Firaun ni kan. Semua orang benci. Tapi kita kadang-kadang terlupa yang kadang-kadang ada setengah daripada kalangan kita ni, masyarakat kita lah kan. Setengah masyarakat kita ni cuba-cuba juga nak membela orang yang menentang Islam ni. Orang yang kita ni tak ada masalah dengan non-Muslim. Sumpah tak ada masalah. Tak ada masalah apa pun. Kita baik. Hubungan kita bersaudara. Tak ada masalah. Kita sayang mereka disebabkan kemanusiaan tu. Tak ada masalah. Tetapi jangan membela orang-orang yang menentang Islam ni kawan-kawan. Tak perlu. Tak perlu kata ni human rights lah apa ke benda. Tak perlu. Itu bukan hak kemanusiaan. Tak ada. Sebab Allah dah samakan mereka dengan Fir'aun. Bayangkan tuan-puan. Allah dah samakan dia dengan Fir'aun. Jadi tak ada alasan kita nak bela dia kalau dia menentang Islam. Betul, tak ada alasan. Ingat insya-Allah. Dan juga tak cukup Fir'aun lagi, ada lagi orang sebelum itu. So di sini kita rujuk pada kaum Ad, kaum Samud. Mana Allah musnahkan. Allah. Korun dulu macam mana. Kaum Lut. Betul. Itu apa perangai-perangai mereka. Semua kena tahu, cerita sejarah ni kena tahulah. Kalau tak macam kita nak insya-Allah. Macam mana kita nak tahu, nak elak daripada perangai seperti mereka ni kan. Dan mereka semua perangai sama, iaitu kazzabu bi ayatina, menentang ajaran Allah. So dikatakan di sini ada juga ayat, kalau kita cerita pasal ayat ni ada 2 sama aja. Satunya ayat Al-Quran, satu lagi ayat-ayat yang ada di alam semesta. Kejadian-kejadian bumi, langit semua ni lah. Malam dan siang. So mereka dengan tu pun tak dapat juga nak mengakui keesaan Allah SWT. Itu kita paling risaulah. So itu dikatakan buta hati. Kan? Tak nampak kebenaran tu bila hati itulah ditutup. Ditutup dan terus ditutup lah. Sebab apa? Sebab mereka yang pilih. Yalah. Kita yang buat, kita yang pilih. Kadang-kadang dia kata hidayah tak sampai dan sebagainya. Tidak, kita bukan, yang pilih. Tak, kita yang pilih. Kan? Sekarang ni kalau nak kata seruan tu tak sampai, mustahil. Sebab dunia sekarang teknologi dia tanpa sempadan. Mustahil tak sampai seru tu. InsyaAllah. Tapi dan ada juga lah kita tak tadi. Yang sesat tadi. Mereka sesat tadi tu ayat-ayat tadi yang kata apa, ayat mutasyabihat tu kan. Mereka suka macam tu. Dia nak cari fitnah, nak cari keburukan dan sebagainya. Sebab itu mereka jadi macam tu. Sebab itu kita mohon perlindungan daripada mereka. Begitu. So, kazzabu bi ayatina tu lah. Kan?
untuk menentang. Kita tahu dah, bukan jawapan untuk baik-kebaikan, tidak. Okay. So disebabkan dosa-dosa mereka lah. So kita kena berjaga-jagalah dosa. Umpama orang beriman ni bila lihat satu dosa tu, atau dosa tu macam umpama gunung yang akan menghempap diri dia. Allah. Masya Allah, sakit tuan-tuan. Masya Allah. Kita ni kalau kena hempap dengan kaki meja pun sehari 2-3 hari nak baik kaki kita tu. Kalau kena hempap dengan kaki meja apa lagi dengan gunung tuan-tuan. Cuba bayangkan tu. Dan Allah kata ujungnya, Allah kata apa? Wallahu syadidul iqab. Maksudnya azab Allah. Barat-barat azab Allah ni sangat berat. Syadid dan syadid, lepas tu iqab lagi. Iqab lagi, ya Allah. Dahsyat dan berat. Gitu dikatakan. Itulah. Nak bayang di akal memang tak dapat tuan-puan, tapi Allah gambarkan macam-macam lah dekat dalam Quran macam mana azab Allah turunkan kepada orang yang Allah murka ni, macam-macam tuan-puan. Ada yang kulitnya disiat, ada yang ni kepanasannya, ada yang dicampak ke dalam neraka, ada yang ni macam-macam. Kita dapat nak bayangkan kerasnya azab Allah ni sebab memang benda tu tak sama dengan apa yang ada kat akal kita. Tapi kita percayalah apa yang Allah gambarkan dekat Al-Quran tentang azab neraka tu, itulah yang akan dirasai nanti di neraka sana, masya-Allah. InsyaAllah. Kita risau bila kita baca ayat seperti ini, kita risau tergolong daripada golongan orang-orang yang berdusta tu lah kan. Kadang-kadang kita, mulut kita ni terlupa sikit-sikit adalah kan. Maksudnya kadang-kadang hati kita terfikir macam tu. So kita risau. Sebab tu penting doa tu, saya balik-balik pada doa tu lah. Saya fikir doa tu lah yang Allah boleh beri rahmat kan. Sebab semuanya kerana Allah SWT. Yes. Allah semua yang, kalau Allah dah pusingkan hati kita, dah balikkan hati kita ni, ya Allah, kita susah nak nampak kebenaran tu, susah nak nampak. Takut. Orang cakap macam mana pun kita tak boleh nak ubah benda tu. So untuk episod yang akan datang ni, kita akan ceritakan apa yang berlaku pada orang-orang kafir ni. Ada satu perang. Tuan-tuan perempuan nanti boleh tulis dalam komen lah kalau tahu perang apa tu. So kita kembali kepada kesimpulan akhir lah kita untuk pelajaran kita hari ini. Okay, Ustaz Wajid yang pertamanya kita kena kepentingan doa agar ditetapkan hati. So jangan lupa berdoa. Doa ni perlu kita baca, betul kita baca. Dan juga kita kena faham. Sebab apa kita minta, yang pertamanya la tuzigh qulubana. Jangan bolak-balikkan hati kita kan. Yang keduanya tadi apa? Wahab lana kan? Ya. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan beri kita rahmat. Dan lepas jangan bolak-balikkan, tetapkan kita rahmat. Tanpa kita rahmat, itu yang pertama je. Dan kita mohon juga kita selamatkan daripada hari akhirat nanti, hari kiamat tu. Ya Allah, hari yang sangat menakutkan lah kan? Kita seorang-seorang matahari, ya Allah, risau. Itu penting lah. Katanya atas kepala tu panas. Kan? Matahari atas kepala je tuan-tuan. Sekarang jauh matahari berjuta-juta km daripada kita. Pun kita tak tahan lah. Ini nanti dekat-dekat je dengan kepala kita. Betul. Soalnya dunia doa kita adalah untuk dunia dan akhirat. Itu paling penting. Kita bukan hidup di dunia sahaja, kita hidup di dunia dan di akhirat. Bukan mati tu sajalah. Tapi maksudnya kita akan hidup kembali di akhirat nanti. So itu yang perlu kita tahu. Akan dibangkitkan kembali. Betul. Untuk dikira. Terlepas benda ni. Dalam surah Baqarah kita dah belajar dah. Orang yang berdoa sekali je, doa di dunia je, tapi di akhirat ada. Tapi kita berbeza. Kita ada misi dunia dan akhirat. Kemudian yang ayat 10 tu juga diceritakan tentang tiada siapa akan terlepas daripada azab Allah SWT lah. Tak apalah kalau kamu buat dosa, kamu akan kena. So Allah sebaik-baik hakim. Allah sebaik-baik pengadil. Okay. Mungkin kat dunia kita disanjung Betul. Dekat akhirat belum tentu. Ya, tak kisah siapa pun dia. Jaga. Dan akhirnya kawan-kawan, harta dan anak pianak ni adalah ujian, betul lah. Ujian kepada manusia. Kalau kita bawa, kita pandang dia kepada kebaikan, dia akan bawa kita sampai ke sana nantilah. Akan berterusan amal tersebut. Tetapi bila kita bawa dia kepada keburukan, gunakan ke arah tidak baik, dia akan efek pada diri kita balik. Betul tak Ustaz Wajid? Betul. So penting untuk ini amanah yang Allah bagi, siapa yang ada harta, yang ada anak pianak, untuk
jaga ataupun baikkan apa dia kata, perbaikilah hartamu dan anak-anakmu untuk masa depanmu. Begitulah kan. Ya, insya-Allah. Betul. Baik. Kita boleh perbaiki lagi insya-Allah. Itulah kesimpulan mudah yang boleh kita ambil. So, diharapkan kawan-kawan semua dapat terus bersama kita. Okay, Ustaz Majid nak kata-kata akhir. Silakan. InsyaAllah tuan-puan. Apa yang Ustaz Majid dapat lah sebelum tu, apa yang Ustaz Majid dapat daripada rancangan Tadabbur yang berlangsung dah 1 episod lebih dan dah masuk 2 episod dah, 2 musim dah, dan kemudian boleh kata-kata akhir teruskan. InsyaAllah tuan-puan di love boleh dengar suara saya? Boleh. Terbaik. Okey. InsyaAllah tuan-puan untuk di love Quran ni kita adakan tadabbur ni semata-mata untuk mendalami lagi apa yang sekarang ni terkunci dalam Al-Quran. Al-Quran ni dia ada kunci dia. Jadi antara salah satu kuncinya adalah tadabbur. Yang kita memahami, kita buka semua kunci-kunci, kita buka semua mangga tentang ayat-ayat tu semua, ibaratnya macam tu lah. So kita dapat faham apa yang sebenarnya Allah nak sampaikan kepada kita melalui Rasulullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, insya-Allah. Dengan menghayati, dengan mentadabbur Al-Quran, insya-Allah. Kita pun dah 2 musim ni, apa yang kita boleh dapat adalah kita sekarang mendapat banyak sangat ilmu baru, banyak sangat pengalaman baru membaca Al-Quran dengan lebih teliti, mengkaji Quran dengan lebih teliti, dan kita memahami maksud ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah SWT dengan lebih teliti, insya-Allah. Jadi untuk ayat ni, alhamdulillah kita dah habis dah ayat 8 sampai 11 ni. Apa yang saya boleh dapat daripada ayat ni, kena sentiasa berdoa kepada Allah SWT agar jangan dibalikkan hati kita setelah kita menerima hidayah. Hidayah ni satu benda yang sangat-sangat bernilai dalam kehidupan manusia. Siapa yang tiba-tiba melakukan dosa, tiba-tiba terdetik di hati dia nak bertaubat, itulah hidayah yang paling besar sekali. Dia paling bernilai tuan-tuan. Kalau dibalikkan oleh Allah SWT kembali, Masya Allah, teruk kita nak cari hidayah tu balik payah. Kita buat apa pun. Sama juga kita kalau berdakwah kepada non-Muslim, sekali dia kata boleh tak pinjam ayat Al-Quran you, itu hidayah yang sangat besar Allah bagi pada dia. Kita kena jagalah supaya Allah jangan balikkan lagi hati dia. Kita kena jaga dia, ambil berat tentang dia. Dan Allah itu untuk ayat ke-8 kita, yang lain ayat-ayat lain Allah bagi peringatan kepada kita, anak pinak kita, harta kita tidak menjaminkan sesuatu pun untuk di hari akhirat nanti kalau kita mendustakan ayat-ayat Allah, menentang ayat-ayat Allah. Kafaru yang macam Ustaz Daniel kata tadi, kafaru ni orang yang dah tahu kebenaran tapi dia menafikannya, menafikannya semata-mata untuk mendapatkan habuan dunia. Itulah orang yang kafaru tu. Jadi kita jauhkanlah perangai itu daripada diri kita. Ataupun kita cuba berdakwah kepada semua orang, janganlah jadi orang-orang yang tergolong dalam kalangan orang-orang yang macam ahli-ahli Fir'aun ni. Dan kaum-kaum yang sebelum tu yang telah diazab oleh Allah SWT. Itu saja, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz Majid sudi bersama kita pada minggu ini. Terima kasih atas bacaannya sekali dan kita harapkan Ustaz Majid terus sihat, terus diberikan kekuatan untuk berkongsi kepada orang-orang lain buat kebaikan lagi, insya-Allah.